kalau boleh segala tweet ataupun status yang berkait dengan ahli keluarga ataupun penumpang pesawat MH370 itu tak perlu disebarluaskan sebab mereka ni adalah antara yang ingin meraih perhatian, menangguk di air keruh. Jadi kalau kita baca dan kita bangkitkan dan kita sebarkan apa yang mereka lakukan ini, mereka akan rasa seronok. Sebab mereka ni mungkin istilahnya tak ada kerja. Jadi nak mengusik supaya dapat perhatian, jadi dilakukan perkara-perkara seperti ini. Jadi kalau kita nampak di Facebook, biarkan saja. Jangan diulang, jangan disebar, jangan dibincang, di-retweet dan sebagainya. Biarkan mereka ini, biar mereka senyap, lama-lama mereka senyap. Okey, dan ini juga dapat meredakan sedikit keadaan keluarga penumpang juga nak kapal MH370. Kita nak berehat seketika, Saiful? Kita teruskan bersama kami di Malaysia hari ini dengan pelbagai lagi paparan menarik yang akan kami kongsikan bersama anda, termasuklah bagaimana tragedi MH370 ini mengubah landscape dari segi bacaan radar dan juga satelit di Malaysia itu sendiri. Teruskan bersama kami. Kembali dalam Malaysia hari ini, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dan hari ini kita nak belajar lebih lanjut dan memahami satu perkara. Mungkin ada yang dah faham, mungkin ada yang masih lagi keliru tentang fungsi satelit ini, fungsi ACARS, fungsi radar dan sebagainya. Hari ini kita cuba lagi untuk memberikan penjelasan dan pencerahan tentang bagaimana ia berfungsi, terutamanya apabila suatu keadaan yang di luar jangkaan berlaku. Yang pastinya disebutkan tadi, yang mengubah ataupun merubah landscape industri penerbangan bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan untuk bercakap dengan lebih lanjut mengenai perkara berkaitan itu, Profesor Madya Dr. Aliani Ismail, pensyarah Jabatan Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Doktor, terima kasih sudah bersama kami. Pastinya antara individu yang cukup sibuk ketika ini memberikan penjelasan mengenai satelit dan sebagainya. Doktor, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi mengenai satelit dan juga Inmarsat dan sebagainya ini, kalau boleh doktor kongsikan sedikit bagaimana sebenarnya komunikasi satelit ini berfungsi dalam erti kata lain, pertamanya menerima dan juga menghantar data dari dan juga kepada pesawat itu sendiri, bagaimana doktor? Okey, pertamanya sebelum saya pergi lebih lanjut tentang teknikal, tentunya pagi-pagi ini kita mungkin ada yang merasakan pagi lagi sudah cerita teknikal. Tetapi sebenarnya hati kita ini masih bersama dengan keluarga penumpang dan kru MH370 dan dari segi penceritaan teknikal bukan sekadar teknikal sebenarnya. Ini adalah di sebaliknya wake up call yang kita kata. Allah memberikan kita wake up call yang sangat besar. Jadi apa salahnya untuk kita berbicara tentang teknikal supaya ia menjadi satu benda yang kita boleh tambah baik. Berbalik kepada soalan Saiful tadi, bagaimana sebenarnya pesawat ini berkomunikasi? Pesawat menggunakan satelit, satu alat di atas sana untuk berkomunikasi dengan stesen di bumi. Ini dalam keadaan biasa pesawat memerlukan satelit. Kenapa pesawat memerlukan satelit? Kerana jarak yang jauh untuk sampai kepada ground station itu sendiri. Jadi satelit ini digunakan supaya ada perantaraannya. Jadi alat yang pertama pesawat lihat adalah satelit. Jadi dalam keadaan biasa signal dihantar kepada satelit, satelit menghantar kembali kepada stesen di bumi dan juga boleh berlaku sebaliknya. Two ways communication. Two ways communication. Okey. Ini slide yang doktor sediakan, mungkin dapat kita bayangkan hari ini ada lecture ataupun kuliah tentang fungsi ataupun bagaimana pesawat berkomunikasi dengan stesen darat. Jadi komunikasinya berdasarkan menggunakan ACARS inilah dan juga menghantar ping secara rutin. Apabila pesawat daripada ground lagi, daripada sebelum dia take off, komunikasi itu sudah ada, routine communication itu sudah ada. Jadi dalam keseluruhan sistem komunikasi sebenarnya dia bermula daripada aircraft itu dihidupkan enjinnya. Jadi komunikasi itu sudah bermula sebenarnya. Jadi dalam kes ini adalah dalam keadaan biasa di mana isyarat ping juga, isyarat ringkas itu dihantar ketika masih di daratan. Kita nak perjelaskan, komunikasi ini adalah berbeza daripada komunikasi antara pesawat dengan air traffic control.
Ya, berbeza. Berbeza. Cumanya pesawat air traffic controller dapat menentukan daripada komunikasi yang kita sebutkan dengan air traffic controller itu adalah voice communication. Jadi bila isyarat dihantar ini, isyarat ini boleh mengandungi pelbagai data. Macam-macam data boleh. Jadi antaranya adalah voice dan juga mungkin kedudukan pesawat yang ATC boleh gunakan. Ya. Dan istilah ping pula itu merujuk kepada bagaimana komunikasi yang bagaimana, kalau dapat doktor berikan sedikit pencerahan. Perkataan ping itu sendiri sangat ringkas. Bermaksud ia juga ringkas. Komunikasi yang sangat ringkas. Data yang sangat sikit. Jadi perkataan bila kita kata ping itu berlaku, bermaksudnya isyarat yang sangat pendek, seolah-olahnya macam ni. Saya hello. You jawab pada saya balik hello. Bermakna ada handshake. Ataupun kita kata handshake yang kita biasa tengok dalam dalam keadaan seharian kita. Kerana saya selalu bercerita tentang analogi supaya orang mudah faham. Handshake yang kita selalu tengok adalah akad nikah. Tapi panjang sedikit. Aku nikahkan kau dan sebagainya. Tetapi ada jawapan, ada balasan. Aku terima nikahnya dan sebagainya. Tetapi dalam kes ini pendek. Jadi dia seolah-olah menyapa. Bila menyapa itulah yang kita gunakan untuk analisis yang seterusnya. Menyapa dan dibalas sapaan itu. Dibalas sapaan itu. Itu dipanggil, sebab itu diistilahkan sebagai handshake. Sebab satu tangan tidak boleh diistilah handshake. Kena dua tangan. Baru ada jabatan tangan itu baru diistilahkan sebagai. Jadi itu yang ping disebutkan sebagai ping. Okey, dan kemudian penerima dari satelit itu akan menghantar kepada stesen di bumi sebagai menerima apa saja isyarat yang dihantar oleh pesawat menggunakan satelit sebagai orang atau pihak tengah. Okey, berapa cepat stesen bumi itu menerima segala maklumat? Bergantung kepada kapasiti komunikasi, sistem komunikasi. Dalam kes satelit Inmarsat, kelajuan itu bergantung juga kepada kedudukan pesawat. Apabila mungkin dalam sesuatu masa itu, setakat ini yang kita lihat, pesawat memang boleh berkomunikasi dengan cepat. Almost real time. Kita kata real time. Sistem sangat cepat. Bila hantar voice, boleh terima di darat. Macam kita telefon biasa. Walaupun jaraknya sangat jauh. Jadi dalam keadaan ini, berapa cepat itu boleh saya katakan bukan dalam bentuk kiraan, adalah secepat yang boleh diterima oleh cahaya. Doktor, kita berbalik kepada tragedi MH370 ini, bila mana dikatakan sistem komunikasinya dimatikan ataupun mengalami masalah, alternatif lain yang membolehkan komunikasi itu berlaku. Bagaimana, doktor? Kalau dalam keadaan biasa, contohnya pesawat Boeing 777, mempunyai banyak cara untuk berkomunikasi. Banyak cara. Daripada yang kita kata sekiranya pemancar isyarat itu tidak dalam keadaan tidak berfungsi, dia memang tidak boleh hantar apa-apa isyarat secara terus. Sekiranya tidak berfungsi. Tetapi sekiranya berfungsi, ada 4, 5, 6 komunikasi yang boleh dilakukan. Tetapi dalam kes ini, dalam kes MH370, semua alat komunikasi dilaporkan hilang serentak. Jadi apa yang tinggal lagi untuk MH370? MH370 diprogramkan untuk menghantar isyarat ringkas ini yang kita katakan ping. Selepas komunikasi utama, primer communication itu hilang ataupun yang disebutkan dimatikan dan sebagainya. Jadi ia diprogramkan untuk menghantar pesanan ringkas ini, isyarat ringkas ini setiap 1 jam. Setiap 1 jam. Itu ping yang dimaksudkan tu. Maknanya walaupun transponder itu tidak dimatikan, masih lagi ia menghantar juga ya. Seperti yang doktor sebutkan, sebelum berlepas lagi ataupun ketika sebaik dihidupkan enjin,
sudah menghantar segala isyarat ini. Okey, dan kemudian kita bercakap tentang dalam konteks MH370 ini, pesawat hilang komunikasi dengan stesen di darat ini hanya menerusi satelit lah dalam kata lain ya. Ada sebarang perkara yang boleh menjejaskan komunikasi menerusi satelit ini dan menyebabkan stesen bumi itu tidak menerima apa-apa. Dalam kata lain, ping tu tidak ada. Tidak ada. Saya sebutkan tadi komunikasi biasa, pemancar dan penerima. Okey. Pemancar sesuatu daripada sumbernya yang memancarkan isyarat tersebut dihantar kepada satelit, satelit memancarkan kembali kepada bumi dan vice versa, sebalik. Komunikasi tidak akan berlaku sekiranya pemancar tidak menghantar, satu. Jadi penerima tidak menerima. Kedua, sama ada pemancar yang silapnya di pemancar ataupun silapnya di penerima. Tetapi dalam kes ini, satelit tidak ada salahnya. Komunikasi satelit tidak ada salahnya. Komunikasi dengan ground station tidak ada salahnya. Jadi tentulah pemancar sumber signal itu ada something wrong, masalah. Maknanya dalam konteks ni pesawat itulah. Pesawat itu. Dalam komunikasi terbalik pula, reverse communication, kita kata daripada ground station. Jadi sekarang ground station ini adalah sebagai pemancar. Dia pancarkan kepada satelit, satelit pancar kembali kepada pesawat. Dalam kes komunikasi, alat komunikasi dipadamkan ataupun mati, perkara yang sama berlaku. Kita tahu pemancar boleh hantar ke satelit, satelit ke pesawat, pesawat tidak menjawab. Jadi memang kita tahu total shutdown of communication di situ. Di pemancar dan penerima dalam pesawat. Kita nak terus kepada soalan yang sedikit teknikal. Eli, kau tengok bagaimana... Daripada tadi dah teknikal. Lebih teknikal sikit, lebih teknikal lagi. Itu secara dasarnya doktor telah pun memberikan sedikit penjelasan dan pencerahan. Doktor, kalau kita tengok apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini pada 24 Mac yang mengatakan bahawa MH370 berakhir di Lautan Hindi dengan mengambil kira apa yang telah pun dikeluarkan teori daripada Inmarsat sendiri menggunakan analisis Inmarsat sendiri menggunakan fenomena gelombang itu sendiri. Kalau doktor dapat berikan di sini sedikit pencerahan dari segi fenomena, apakah itu fenomena gelombang dan ciri-ciri gelombang itu sendiri bagaimana, kalau dapat doktor berikan. Kita tahu komunikasi sudah pun terhabis pada ketika itu. Okey. Tentang perkataan gelombang tadi itu. Sebelum ini kita banyak bercerita tentang alat. Alat komunikasi. Satelit, penghantar, pemancar, penerima, penghantar, antena dan sebagainya. Ia adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk memancarkan gelombang, menghantar gelombang daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi bidang pengajian saya dan penyelidikan saya memang kejuruteraan gelombang. Kejuruteraan gelombang. Jadi gelombang ini sangat besar. Dia ada banyak pencirian dia, ciri-ciri dia yang kita sebenarnya boleh adakan analisis. Jadi berbalik kepada soalan tadi itu, bagaimana statement yang dikeluarkan itu merujuk kepada fenomena gelombang itu sendiri. Daripada pemancar kepada penerima. Gelombang ini apabila kita panggil propagation, bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Daripada pemancar kepada penerima, dia akan melalui satu path, route, laluannya. Di dalam apabila satelit menerima gelombang ini, ada banyak data-data yang disimpan ataupun data-data tersembunyi di dalam gelombang ini. Yang satelit dapat adalah signal level ataupun dalam kata lainnya kekuatan gelombang itu sendiri. Daripada kekuatan gelombang itulah analisis, segala macam analisis dibuat. Termasuk yang terbaru yang kita dengar tentang kesan Doppler tersebut. Jadi gelombang ini mempunyai penciriannya yang selalu saya cerita kepada pelajar-pelajar saya. Saya ada 2 orang pelajar baru hari ini dan mungkin di luar sana. Untuk belajar gelombang kena ada imajinasi. Kerana gelombang ini tidak dapat dilihat, ada cirinya, ada di sekeliling kita. Cuma perlu sedikit imajinasi. Dengan bantuan yang di skrin sekarang ini, kita boleh sebenarnya
pemetaan dibuat untuk menentukan range pesawat, julat pesawat daripada satelit. Jadi ini yang Inmarsat gunakan. Baik, Izzat, kalau kita dapat buka slide yang menunjukkan Doppler effect tu, mungkin doktor boleh berikan penjelasan. Beralih. Okey. Ini dia. Terus kesan Doppler ya. Ini yang ramai orang seronok dah, ada yang macam susah je nak faham kesan Doppler ni. Okey. Sebenarnya dia mudah saja. Sebelum ini saya memberikan banyak analogi, dan analogi yang saya akan selalu sebut kepada pelajar saya mesti visualize. Maksudnya nampakkan daripada tadi saya kata imajinasi, sekarang kita nampak. Yang pertama, sumber isyarat tidak bergerak. Contohnya satelit tidak bergerak, sumbernya tidak bergerak. Sekarang ini sumbernya adalah pesawat. Sumbernya pesawat apabila dia menghasilkan gelombang, sama ada satelit ataupun pesawat sendiri menghasilkan isyarat itu. Analoginya adalah seperti mencampakkan seketul batu ke dalam air dan batu itu terus masuk ke dalam. Jadi gelombang air yang dihasilkan itu sama besarnya dari setiap arah, kiri, kanan, depan, belakang. Sama. Dia satu bulatan yang lambda itu, yang panjang gelombang berkadar songsang dengan frekuensi itu, jarak daripada satu gelombang ke satu gelombang sama. Itu dalam kes tidak ada pergerakan. Jadi daripada situ, apabila kita katakan panjang gelombang itu berkadar songsang, ia bermaksud sekiranya panjang gelombang itu tinggi, frekuensinya rendah. Atau terbalik, panjang gelombangnya rendah bila frekuensi tinggi. Jadi terbalik. Dalam kes yang kedua, itulah kesan Dopplernya berlaku apabila ada pergerakan daripada sumber. Jadi gelombang yang dihasilkan oleh satelit yang pertamanya bergerak ke arah yang sama dengan sumber isyarat. Kalau gelombang yang bulatan merah itu bergerak di arah yang sama dengan sumber isyarat, bermaksud contohnya seekor katak, ini saya sudah biasa sebut analogi ini kepada pelajar saya. Seekor katak yang melompat di dalam air dan dia berenang. Gelombangnya tidak sama dengan yang tadi. Apabila kita campakkan batu, gelombangnya sama di semua arah. Tetapi untuk kesan Doppler, gelombangnya tidak sama. Sekiranya gelombang bergerak di arah yang sama dengan sumber isyarat, gelombang tersebut akan dimampatkan. Jadi kita nampak ada satu side, sebelah kiri mungkin, gelombangnya adalah rapat. Di sebelah kanan gelombangnya adalah lebih besar jaraknya. Bermakna panjang gelombang lebih besar. Jadi yang rapat itu menunjukkan direction, arah yang dekat dengan satelit ataupun sumber. Jadi daripada sinilah yang ditentukan daripada dua arah, selatan dan juga utara. Selatan dan juga utara, koridor selatan dan koridor utara, menggunakan perbezaan frekuensi dapat ditentukan ianya adalah ke sebelah selatan. Bermakna yang gelombang yang mampat itulah arah isyarat yang dekat, yang dekat. Dekat dengan sumbernya. Dekat dengan sumber. Doktor, kalau kita tengok difahamkan ada 6 ping secara keseluruhannya yang membentukkan satu garisan masa di situ. Tetapi bagaimana kesan Doppler itu pula nak digunakan untuk menghubungkan setiap ping, 6 ping itu sendiri, bagaimana kalau dapat doktor berikan sedikit dalam analisis mungkin kejuruteraan ataupun apa-apa bidang ilmu sekalipun sudah tentunya ada korelasi. Korelasi ini bermaksud padanan ataupun kita kata pemetaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada satu garisan masa. Garisan masa yang kita tahu ping ini dihantar syarat komunikasi pesawat dengan ground station terputus ketika jam lebih kurang 1.30 ataupun 1.20 macam itu. 1 jam kemudian memang ada isyarat ping yang dihantar, yang seperti yang saya sebutkan tadi, diprogramkan untuk hantar setiap 1 jam selepas itu. Jadi daripada 1.30 ke 1.20 kepada mungkin 2 suku, 2.11 macam tu, yang kita sebutkan yang diterima ini dalam lebih kurang 2.11 hingga kelas kali yang cukup 6 ping. Cukup 6 ping ini adalah ditermakan sebagai complete handshake. Handshake yang sempurna, complete ping.
ping yang sempurna. Ada juga ping yang tak sempurna. Bila disebutkan ada, kalau kata ada sempurna, tentulah ada yang tidak sempurna ataupun tidak lengkap. Partial. Partial ping, partial handshake. Jadi yang lengkap itu adalah 6. Yang selebihnya mungkin direport di dalam media dan sebagainya. Ada yang kata 7, ada yang kata 8 dan sebagainya. Itu adalah ping yang tidak complete, partial handshake yang masih dalam kajian. Okay. Maksudnya 6 ini adalah yang complete handshake, yang betul-betul establish pesawat MH370 ini. Selepas komunikasi dimatikan. Selepas komunikasi dimatikan. Okey. Jadi mungkin graf ini bagaimana kesan Doppler itu membantu menunjukkan arah ke selatan. Pertamanya mesti ada garisan masa tadi. Okey. Daripada garisan masa kita ada perbezaan frekuensi yang saya ceritakan tadi yang merujuk kepada kesan Doppler. Lebih dekat sumber dengan satelit, lebih mampat gelombangnya, lebih pendek gelombangnya, lebih tinggi frekuensinya. Jadi daripada situ pemetaan boleh dilakukan, padanan boleh dilakukan. Dan macam mana ini adalah ilustrasi sahaja, mungkin datanya berbeza, tapi konsepnya sama, iaitu menggunakan kesan Doppler yang Inmarsat analisiskan melalui simulasi 6 pesawat Boeing 777 yang lain yang melalui laluan utara dan juga melalui laluan selatan. Jadi daripada simulasi tersebut dan data yang diberikan oleh kesan Doppler menunjukkan pesawat tersebut mempunyai pencirian pemetaan yang hampir sama dengan pesawat yang melalui koridor selatan. Coraknya sama. Coraknya sama, patternnya sama. Oleh itu dikecilkan daripada 2 kawasan kepada 1 kawasan yang lebih jelas. Bagaimana Doktor melihat bila mana dikecilkan itu faktornya dan juga bagaimana Kenapa kita perlu kecilkan? Kenapa kita perlu analisis? Antara sebab ini adalah peringkat awal analisis yang menunjukkan kepada kita apa yang kita boleh gunakan untuk membantu misi Search and Rescue SAR itu sendiri. Misi SAR adalah untuk mencari tangible object. Benda yang boleh kita pegang. Ultimately, kalau kita dapat satu objek yang betul-betul kita pastikan padanannya dengan MH370, sudah tentu ini merupakan satu perkara yang sangat besar yang kita nantikan pun selama ini. Analisis ini adalah menggunakan pelbagai teknik dan sebagainya yang boleh membantu misi SAR tersebut. Sebenarnya saya ada kelangsungan sedikit daripada persoalan yang saya tanyakan kenapa dikecilkan dan sebagainya. Itu sebenarnya, Doktor, sama ada kesan Doppler ni ada tak sebarang kekangannya yang tersendiri dan boleh disyakwasangkakan dari segi apa yang diperolehi menerusi kesan Doppler itu senang sendiri? Cerita macam ni. Untuk mengesan ataupun kesan Doppler berdasarkan ping dan sebagainya ini, adakah sebarang perkara ataupun situasi yang boleh mengganggu pengesanan satelit itu daripada sumbernya? Yang menyebabkan antara lain partial handshake dan sebagainya, incomplete handshake ataupun perkara-perkara lain yang menjejaskan pancaran isyarat itu kepada satelit mahupun dari satelit kepada stesen bumi. Ataupun boleh dengan kata lain boleh diragui ketepatan kesan Doppler itu. Maknanya sendiri. Saiful sebagai sumber nak sampaikan mesej kepada doktor, saya ganggu sikit macam ni. Adakah ada ke? Siapalah nak mengganggu di atas sana? Itu soalan mungkin yang mungkin kita tertanya-tanya. Sesuatu benda yang kita tidak boleh nampak dan bagaimana kita nak menentukan kesahihannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, apa yang terbaik yang jurutera boleh lakukan adalah mesti berdasarkan benchmark ataupun kita kata simulasi tadi dalam bahasa mudahnya.
kita memerlukan untuk mendapatkan satu kredibel data, kita memerlukan data lain yang boleh kita bandingkan. Jadi bila boleh kita bandingkan, sudah tentunya satelit sekarang ini memang mengetahui isyarat itu adalah daripada MH370 kerana ada identifiernya. Bukan sekadar signal daripada mana-mana, tidak. Cuma yang kita dapat ini data daripada Inmarsat adalah data yang kredibel, data yang jelas daripada satelit owner sendiri. Diberikan kepada kita satu set data. Satu set data ini bermaksud garisan masa itu dipetakan dengan perubahan frekuensi. Dan the latest development yang kita dengar sebelum ini sehari dua yang lepas daripada kawasan carian yang sebelum ini SAR 2500 daripada Perth itu barat daya itu telah dipindahkan ke atas sedikit 1800 kilometer daripada Perth itu semakin dekat. Tetapi masih di dalam lingkungan yang koridor tersebut berdasarkan laju ataupun tidak pesawat tersebut. Kalau laju pas dia mungkin route dia mungkin lebih ke hadapan semakin dekat sebab penggunaan bahan minyak yang lebih bahan api yang lebih dan seterusnya berbanding dengan yang lebih jauh iaitu yang warna orange tu. Tetapi masih kepada kita katakan range yang sama dan juga kelajuan itu yang pertama sekali masih pada 450 knots. Yang kedua dikatakan yang terbaru ini yang dikatakan lebih laju daripada 450 knots. Kemampuan pesawat adalah 590 knots maksimum. Lebih kurang. Jadi dalam range itu masih ada fluctuations of speed. Maksudnya ada perbezaan daripada kelajuan. Itu baru kelajuan, belum lagi altitude. Tinggi ataupun rendah. Okey, dengan istilah-istilah yang doktor sebutkan fluctuation of speed dan sebagainya ini, ada kebarangkalian selepas ping complete handshake yang ke-6 itu ada gangguan-gangguan yang menjejaskan isyarat ping itu. Dengan perubahan yang kita tak tahu altitude dia berbeza, ketinggian berbeza, kelajuan yang bertambah dan sebagainya. Ataupun tidak akan, sepatutnya tidak ada sebab bila disebutkan berakhir di Lautan Hindi berdasarkan data analisis daripada ping itu, seolah-olah selepas itu memang tak ada ping langsung ataupun ada gangguan dan sebagainya. Kebarangkalian, adakah ada kebarangkalian? Okey. Yang dikatakan berakhir di Lautan Hindi itu bukan sekadar daripada isyarat kesan Doppler. Kesan Doppler ini adalah satu data yang diambil daripada isyarat satelit. Ada lagi banyak set data yang lain yang bukan daripada bidang komunikasi. Contohnya dari segi aviation itu sendiri dan juga mungkin dari segi mechanical endurance pesawat itu. Selama mana dia boleh bertahan dengan minyak yang ada. Jadi dipetakan, saya percaya dipetakan kesan Doppler ini bersama dengan data-data lain dan di situlah keluarnya berakhirnya di situ. Tapi balik kepada soalan Eli tadi berkenaan dengan mungkin masih ada ping. Ada ping yang saya sebutkan tadi yang tidak lengkap, incomplete, tidak lengkap. Jadi untuk analisis, of course analisis untuk kejuruteraan juga kita memerlukan hipotesis. Mana-mana penyelidikan akan ada hipotesis terlebih dahulu. Cuma daripada kajian data seharusnya berterusan, bukan sekadar kita stop di sini untuk mencari, memahami sebenarnya apa yang berlaku kepada MH370. Itu juga yang membawa kepada satu perubahan landscape khasnya dari segi pengajian radar dan juga gelombang di Malaysia, doktor. Terima kasih atas sesi yang pencerahan yang kali ini. Mudah untuk difahami. Banyak yang terjawab, banyak persoalan timbul, tapi itu biasalah manusia kan. Kita tak lari daripada perasaan ingin tahu. Apa pun terima kasih kepada Profesor Madia Dr. Aliani Ismail, pensyarah Jabatan Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Mungkin lepas ni kalau kita ada kesempatan kita tanya anak-anak atau pelajar-pelajar pula. Sebab saya yang paling terkesan sekali bila mana dianalogikan katak dan juga baru kita nampak bagaimana gelombang itu sebenarnya dalam keadaan yang sama, dalam keadaan yang kecil dan juga besar, kiri kanan, atas dan juga bawah. Itu dia. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Terus terima kasih lagi doktor. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terus dia bersama kami di